Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dan juga tuan-tuan puan-puan yang mengikuti kursus kita pada pagi yang mulia ini, kita dalam pengajian ataupun kursus bahasa Arab tasrif dan i'lal al-Fatih. Okey, tasrif dan i'lal al-Fatih, sorof bahagian yang ke-8 seperti mana yang kita bincang sebelum ini mengenai isim. Pelajaran terakhir kita adalah isim zaman dan juga isim makan. Zaman maksud masa, makan maksud tempat. Semua pada muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat. Hari ini insya-Allah kita akan bincang mengenai dengan isim alat. Walau bagaimanapun dalam pelajaran ilmu sorof ini, dia adalah pecahan. Isim makan, isim zaman adalah pecahan daripada fi'il madhi. Ataupun fi'il mudhari', pecahan. Isim alat pun pecahan. Kadang-kadang digunakan, kadang-kadang tak digunakan. Begitulah isim zaman, isim makan. Seterusnya saya nak menjawab satu soalan yang diajukan kepada saya, iaitu Haji Sukiman daripada Ahli Falak Negeri Selangor. Okey, dia bertanyakan soalan mengenai dengan apa dia, iaitu innal muslimin. Contoh yang pertama, inna al-muslimin. Okey. Innal muslimina. Bila sebut tentang innal muslimina, lihat inna adalah menasabkan isim, merafa'kan khabar. Jelas inna. Sebab apa al-muslimina? Sebab dia isim inna. Isim inna kena nasab. Kalau kita buka dalam Quran, sendiri kita buka dalam Quran, juzuk 22, muka surat yang pertama sekali ada disebutkan. Yang mana? Muka surat ke-22, juzuk 22, muka surat pertama, iaitu ayat 400, muka surat 422, page 422, ayat yang ke-35, innal muslimina wal muslimat. Nampak ayat ke-35? Innal muslimina wal muslimat. Sekarang ini kita nak tahu inna ini apa function dia, iaitu menasabkan isim. Okey. Nasabkan apa? Isim. Cuma yang menjadi persoalan ni, nasab ini apa? Dia kalau kita kata seorang orang Islam, seorang, kita akan kata baris atas. Inna, okey, al-muslima. Muslima. Inna. Ni isim inna. Kalau dua orang, kita buat macam mana? Inna al-muslimain. Okey. Nampak tak? Di sini innal muslimina. Sebab apa innal muslimin? Sebab apa dia nasab dengan ni? Mana? Kita nak bagi tahu sebab apa di sini nasab. Sebab dia isim inna. Sebab apa di sini dengan yanun? Yanun berbaris atas. Di sini fathah. Di sini yanun tapi nun ni baris bawah, ni baris atas, ni baris bawah. Kita jawab, sesungguhnya orang-orang Islam plural. Di sini sesungguhnya orang Islam satu orang. Di sini sesungguhnya dua orang Islam. Perkara yang sama. Bila mana kita buangkan inna, kita letakkan huruf jar. Macam mana kita buangkan huruf jar? Kita buangkan inna, kita letak huruf jar. Apa huruf jar?
Contoh huruf jar kita letak li. Okey lil muslimin. Okey, lil muslimin. Benda yang sama. Lil muslimina, lil muslima, lil muslimain. Cuma dia bukan nasab, tetapi dia adalah apa? Majrur. Sama. Cuma berbeza di sinilah sebab dia majrur. Majrur bukan baris atas, tetapi majrurnya di mana? Berbaris bawah. Nampak? Ini singular dia. Bagi orang Islam, lil muslimi. Baris bawah. Plural, lil muslimina. Nampak? Ya, nun baris atas. Nun baris atas. Dua orang, lil muslimaini. Sama. Okey Cuma beza dia majrur, tadi nasab. Begitulah kita letak huruf jar selain daripada li. Kita letak an, letak bi, letak fi. Semuanya sama. Okey, beginilah susunan dia. Okey. Seterusnya kita lihat mengenai soalan yang kedua yang diajukan, iaitu mengenai dengan perkataan ismul ladzi la yansarif, iaitu ditanyakan mengenai dengan ruba'. Adakah betul begini? Dia sebenarnya dalam Quran kata apa, dalam awal surah An-Nisa, dia kata apa? Masna wa sulasa wa ruba'. Kahwin dua ataupun empat ataupun tiga ataupun empat. Tiga, empat. Adakah ejaan macam ni betul? Dia sebenarnya kalau dua dipanggil masna. Kalau dia 3, 4, 5, 6 semua atas wazan fu'al. Jadi kalau tiga dipanggil sebagai sulasa. Ini betul. Yang mana yang mengatakan sulasa seperti ini adalah salah. Jelas soalan yang diajukan? Okey. Kemudian kalau empat dipanggil sebagai ruba'. Okey. Bukan begini. 5 dipanggil khumasa. 6 dipanggil sebagai sudasa. 6. Apa maksud ni? Maksudnya 3, 4, 5. Sebab itu, kalau yang tak belajar bahasa Arab, bila dia baca Quran, dia tak tengok tafsir dah, dia baca. Quran kata apa? Quran kata, masna wa sulasa wa ruba'a. Masna wa sulasa wa ruba'. Okey? Wa ruba'a. Kita tengok Quran Betul tak cara penulisan begini? Tengok Quran. Juzuk yang keempat 8 lai Betul 8 lai? Juzuk keempat. Muka surat 77. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Kamu nikahlah di kalangan perempuan, sekiranya baik bagi kamu, kamu nikahlah 2, 3, 4. Apa maksud dia? Kalau kita tak tengok tafsir, kita faham literal je, faham literal bahasa Arab, dia kata apa? Makna kahwin di sini adalah masna. Masna terjemah dia apa? 2 tambah 2. Masna wasulasa 3. Maksud terjemah literal 3. Ruba'a maksud 4. Jadi orang yang faham bahasa Arab saja tapi tak belajar tafsir, maka dia akan terjemahnya masna wasulasa wa ruba', dia ikut literal makna. Jadi maksud boleh kahwin 2. Maknanya apa? Di sini makna kahwin 4.
Sulasa 3 makna 6. Okey? Ruba'ah 4 makna 8. 6 tambah 4 10. Tambah 4 jadi 10. 10 tambah 8 jadi 18. Jadi berapa? 18. Makna dibenarkan Islam kahwin 18. Itu salah lah. Sebenarnya masna di sini maksudnya 2. Sulasa 3, ruba'ah 4. Makna literal, makna asal dia adalah 2 masna. Manakala sulasa maknanya adalah 3, ruba'ah adalah 4. Itu terjemah dia lah. Okey Jelas? Cuma yang ditanyakan kepada saya, ruba'ah ni adakah eja seperti ini? Ya, ejaan seperti ini, bukan ain ya. Jelas Okey. Ini soalan yang diajukan oleh Haji Sukiman. Okey, sekarang kita terus pergi kepada ilmu saraf yang kita nak bincangkan. Sebelum ni kita ada bincang mengenai dengan ilmu saraf ni, dia ada 2 tau. Untuk isim makan, isim zaman. Kita pecahkan 2. Isim zaman, isim makan samalah. Cuma beza terjemah je. Zaman untuk masa, makan untuk tempat. Kita kata satu dipanggil sebagai 3 huruf, satu dipanggil 4 ataupun 5 huruf ataupun 6 huruf. Okey. Kalau 3 huruf macam mana isim zaman dia? 3 huruf seperti mana yang kita bagi tahu dulu. 3 huruf ni mudah je. Macam mana? Kita tengok muka surat. Kita kena tengok muka surat bagi nampak gambaran. Okey. Kita lihat pada muka surat 21 boleh, 20 boleh. Okey. Macam mana? Huruf pertama dia mesti berbaris atas, mim. Kemudian second last mesti huruf baris atas, maf'alun. Okey. Jelas Tapi kadang-kadang ada maf'ilun. Kita dah bincangkan dulu dah. Bergantung kepada ain. Kalau ain ini baris atas, macam mana zaraf zaman dia? Kalau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia ain fi'il baris atas di sini macam mana? Baris bawah di sini macam mana? Rujuk balik di page kami Isim di page kami Pusat Tahfiz At-Taqwa ataupun di YouTube subscribe Pusat Ilmu At-Taqwa. Okey. Kita ada yang maf'alun, ada maf'ilun. Cuma kita nak bagi tahu di dalam pengajian kita, dalam pelajaran kita nak belajar isim zaman, isim makan ini, sebenarnya dia ada terbagi kepada 2 yang kita sebutkan. Satu dipanggil sebagai qiyasi. Okey? Lawan dia apa? Lawan dia adalah sima'i. Yang saya bagi sebelum ni banyaknya qiyasi. Qiyasi ni makna kalau ain fi'il dia macam ni, pasti kena macam ni zaraf dia. Tapi sima'i ni memang tak boleh tidak, memang macam itulah dia. Ya? Contoh kita bagi contoh. Contoh yang selalu kita sebut, sajadah. Sajadah maksud apa? Sajadah maksudnya sujud. Sajadah. Fi'il mudhari' yasjudu. Okey? Sajadah yasjudu. Huruf yang ketiga fi'il mudhari' baris apa? Baris depan. Bila baris depan, hendaklah apa? Hendaklah isim zaman, isim makan dia berbaris atas. Jadi isim macam mana? Kita nak buat, kita buat mim. Okey, letak mim baris atas. Kemudian ambil balik ya ni, tukar jadi mim. Okey, ambil balik sim jim dal. Sim jim dal. Kita dah bagi tahu sekiranya yasjudu huruf ketiga fi'il mudhari' baris depan, maka untuk buat isim zaman, isim makan, maka hendaklah berbaris atas. Masjadun. Ini tempat. Tempat dipanggil sebagai tempat sujud, masjadun. Tempat sujud, tempat semayang lah maksudnya masjid. Tapi kita tak guna masjid. Orang Arab pun tak guna masjid. Dia guna apa? Dia gunakan masjid. Nampak? Sebab apa tak ikut kaedah ini? Inilah kita panggil kembali kepada as-sima'i. Dia bukan qiyasi. Kalau ikut qiyasi, yang qiyasi ni mana qiyas. Kalau ain fi'il, kalau lah huruf ketiga fi'il mudhari' baris depan, maka sudah pastilah huruf ketiga juga
pada isim zaman, isim makan hendaklah berbaris atas. Formula ni kita dah bagi rujuk balik, refer balik yang sebelum ni. Okey. Ini qiyasi masjid, tapi Arab tak guna. Dia gunakan sima'i. Makna memang sima'i apa? Dah Arab kata macam ni masjid, tempat sujud, tempat semayang. Memanglah masjid sepatutnya, tapi dia gunakan masjid. Jelas Okey. Kemudian apa lagi yang kita bincangkan sebelum ni? Dalam Quran kita sebutkan juga sebelum ni apa nama? Fa'ai nama walillahil masyriq wal maghrib. Lillahi al-masyriqu. Okey? Wal maghribu. Masyriqu wal maghribu. Perbincangan kita di baris bawah ni, masyriq ni mana apa? Tempat di timur. Ni tempat isim makan. Masyriq apa? Tempat di timur. Maghrib tempat di barat. Isim makanlah tempat. Okey. Sekarang ni dia daripada perkataan apa? Perkataan dia kalau kita tengok dalam kamus syaraqa yashruqu. Kalau sini kita tengok dalam kamus gharaba yaghrubu. Okey? Yaghrubu. Syaraqa yashruqu. Okey Sekarang ni macam mana kita nak tahu huruf yang ketiga ni? Macam mana kita nak tahu huruf ketiga ni baris depan ke baris bawah ke baris atas? Macam mana kita nak tahu huruf ketiga ni baris bawah ke baris atas atau baris depan? Kena tengok kamus lah. Tidak ada kaedah cara nak tahu huruf yang ketiga fi'il mudhari' melainkan kena rujuk kepada kamus. Kalau fi'il tadi fi'il sulasi mujarrad 3 huruf. Sebab apa 3 huruf? Ghin, ra, ba 3 huruf. Shin, ra, qaf. Selalu fi'il 3 huruf yang menjadi masalah pada fi'il mudhari' huruf yang ketiga. Kita tak tahu nak apa baris atas, depan ataupun baris fathah. Itu semua kena hafal lah. Kalau tak hafal pun buka kamus tengok. Sebab kita bukan orang Arab, orang Ajam. Kita tak tahu, tak ingat pun. Kalau kita ingat, tak apa. Kalau tak ingat, buka kamus. Okey. Kamus akan bagi tahu kita, baris depan, ni baris bawah, baris atas. Okey. Ni sekarang ni, gharaba, yaghrubu, baris depan. Syaraqa, yashruqu, baris depan. Okey? Jelas Kemudian, yang menjadi persoalan, kita sebut dah. Bila huruf ketiga fi'il mudhari' baris depan, secara qiyasinya adalah jadi huruf ketiga untuk isim zaman baris atas. Jadi isim zaman macam mana? Kita ambil ni, ambil fi'il mudhari', buangkan ya, tukar jadi mim. Mim yang berbaris atas. Ni dia, mim baris atas. Ini dia, dekat sini. Mim baris atas. Kemudian ambil balik ghin raba. Ghin raba. Huruf yang ketiga baris apa? Baris atas. Ini huruf ketiga fi'il mudhari' 1, 2, 3 baris depan. Betul Jadi kita tengok balik, refer kepada sini. Huruf pertama buangkan ya fi'il mudhari', tukar jadi mim, okey, bariskan atas, okey. Mash. Huruf ketiga tengok 1, 2, 3 huruf ketiga baris depan. Di sini juga mestilah baris atas, masjid. Atas masyraq. Jadi lillahil masyraqu wal maghribu. Tapi Quran kata lillahil masyriqu. Ni masyriqu. Kemudian al-maghribu. Nampak? Baris bawah. Bukan baris atas. Nampak tak? Jadi di sinilah sebenarnya nak bagi tahu kepada kita, di sini digunakan, kalau kita menggunakan qiyasi, qiyasi adalah berbaris atas. Huruf ketiga dia baris atas. Masyraqu wal maghribu. Tapi qiyasi tak digunakan kerana digunakan sima'i. Sima'i apa? Sima'i berbaris bawah. Macam mana kita nak tahu sima'i tak sima'i? Sima'i ni memang tak dapat nak tahu melainkan kita dengar orang Arab cakap atau buka kamus Lillahil masyriqu wal maghribu. Dia sima'i lawan kepada kaedah yang asal, qiyasi. Macam yang saya sebut sebelum ni lah. Kaedah yang umum, yang asalnya adalah makan babi haram. Tapi ada ketika halal makan babi bila situasi darurah.
Okey. Nampak Sembahyang sambil berjalan. Sembahyang fardu lah maksudnya sambil berjalan. Batal lah. Tapi dalam situasi darurat, tak batal. Kita sembahyang rumah terbakar. Kita keluar lah. Tak batal sembahyang kita. Kita lari keluar. Rumah terbakar. Sambung sembahyang. Tak batal. Ketika kita sedang sembahyang gempa bumi. Takut kipas jatuh kat kepala. Bumbung jatuh kepala. Kita lari. Sembahyang kat luar. Sambung je sembahyang. Tak perlu sembahyang baru. Tak batal sembahyang. Bergerak lebih 3 kali tu. Berjalan. Batal. Beralih dada arah kiblat. Batal. Situasi darurat tak batal. Nampak tak? Jadi, kalau ikut qiyasinya batal sembahyang. Tapi sebab tak batal sembahyang sebab situasi darurat. Ada kala ketika dia berubah. Okey? Jelas Ada sebab tak kenapa tak ikut kaedah? Kita tak ada sebab. Sebab tak ikut kaedah ni memang tak ada sebab. Itulah kita panggil simai. Apa yang Arab kata, apa yang buku tulis, itulah yang kita tahu. Ada majrur yang di'irabkan baris depan Kenapa? Ini soalan ni kita ada jawab tau, Abu Muaz. Kita ada jawab dalam bab mudhafun ilaih kalau tak salah lah. Tapi disebabkan tanya kita terpaksa jawab juga. Sebenarnya kita dah huraikan dulu. Kalau tak salah dalam suratul Rum Suratul Rum Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Satu lai, satu muka. Helaian yang keselai semuka. Juzuk 21. Suratul Rum. Kita lihat di situ. Okey. Quran kata apa? Surah Rum. Bawah sekali Dia kata lillahil amru. Quran kata lillahil amru min qablu. Qablu wa min ba'du. Ini kita dah hurai dulu dalam bab mudhafun ilaih. Boleh refer balik. Kita bagi contoh banyak juga dulu Dalam juzuk 13 akhir surah Ibrahim ada sebut min qablu ma lakum min zawal akhir surah Ibrahim. Ada banyak lagi Jadi min asalnya qabli wa min, asalnya ba'di, tapi dibaca min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Suratul Rum. Ayat ketiga ke keempat, tengok balik Jadi kita bagi tahu dulu sebab apa tak dibacakan jar. Sepatutnya baca bawah tapi baca depan. Sebab sebenarnya di sini dia menjadi mudhaf. Ada mudhafun ilaih yang dihadzafkan. Bila mana berlaku seperti ini, hukumnya apa? Dia adalah mabni. Ini adalah hukumnya mabni. Apa maksud mabni? Sampai hari kiamat tak akan berubah. Memang tetap baris tu. Sepatutnya qabli asal dia. Tapi ini mabni. Tak boleh dah ubah. Sebab sebenarnya bila dibaca begini, seolah-olah dia ada dihazafkan mudhafun ilaih. Dihazaf ni makna dibuangkan mudhafun ilaih. Apa dia? Yang kita bincang dulu. Bila mana sebelum lillah, milik Allah lah. Al-amru, urusan-urusan semuanya. Min qablu, sebelum kemenangan dan selepas kemenangan. Jadi apa? Sepatutnya kalau kita letak mudhafun ilaih. Contoh kita tak mudhafun ilaih. Min qabli al-intisar. Okey, nampak Jelas? Min qabli al-intisari. Okey. Dia asalnya begini, min qabli. Nampak tak? Sebab apa baca baris bawah? Sebab ada huruf jar. Min tu huruf jar. Lepas dia mesti baris bawah. Qabli. Sebab apa dibaca baris bawah kat sini? Sebab mudhafun ilaih. Kalimat setiap kali lepas zaraf, mudhafun ilaih lah dia. Qabli ni adalah zaraf. Sebelum. Zaraf, isim makan, isim zaman. Dalam refer balik, dalam ilmu nahu yang kita belajar. Ada isim zaraf, ada isim makan, isim zaman. Ada yang mahdud, ada yang ghairu mahdud. Kita dah hurai panjang dulu. Okey. Jadi selepas daripada zaraf ataupun isim makan ni kita panggil, sebelum ni adalah masa lah, isim zaman. Okey. Kalau susah tak tahu isim zaman makan, letak aja maf'ulun fih
ataupun kata je dia adalah zaraf, cukup. Tapi di sini zaman lah sebab dia masa sebelum. Qablil intisar. Selepas dia mesti jadi mudhafun ilaih. Selepas zaraf. Jadi sekarang ni bila kita nak hazafkan, buangkan intisar, maka wajib dimabnikan. Ditukarkan baris bawah jadi baris depan. Jadi min qablu. Ini pun sama, min ba'di al-intisar. Nampak? Intisar ni makna kemenangan. Bila dibuangkan mudhafun ilaih, pindah terus baris di atas. Macam kita baca amma ba'du. Sebab apa ba'du? Tak baca ba'da, tak baca ba'di. Amma ba'du. Maknanya sebab ba'du, amma ba'du. Adapun selepas ini, iaitu selepas pujian kepada Allah, selepas selawat kepada Nabi, maka amma ba'du. Sekarang baru nak mula topik. Okey, itu yang kita bincang dulu. Kemudian kita sebut sebelum ini mengenai dengan yang paling mudah sebenarnya dalam isim makan, isim zaman ni adalah apa dia kita sebut tu? Adalah yang 4 huruf, 5 huruf. 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf. Dia ada kesamaan pada apa? 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Kesamaan pada apa? Dia isim maf'ul pun sama. Lagi apa lagi? Masdar mimi pun sama. Lagi apa lagi sama? Isim zaman makan sama. Makan zaman sama. Sama. Contoh dalam Quran kata apa? Dalam surah Al-Jin 29, walan ajida min dunihi multahada. Okey? Walan ajida min dunihi ajida lan ajida min dunihi multahada. Nampak lan ajida min dunihi multahada. Asalnya apa ni? Asal daripada perkataan iltahada yaltahidu. Iltahada yaltahidu. Nampak? Iltahada yaltahidu. Okey. Lan ajida. Lan ni maknanya tidak akan. Ajida, aku tidak akan. Min dunihi, aku tidak akan mendapati. Lan, aku tidak akan. Ajida, mendapati. Aku mendapati. Aku tidak akan mendapati. Min dunihi, selain daripada Allah, multahadan, tempat perlindungan. Multahadan ni isim maf'ul pun boleh, masdar mimi pun boleh, isim makan, isim zaman boleh. Semua sama. Kalau kita kata dia multahadan, isim maf'ul, terjemah dia macam mana? Benda yang dilindungi. Tapi di sini tak sesuai lah. Benda yang dilindungi. Tak sesuai. Tengok bergantung pada ayat. Isim maf'ul maknanya benda yang dilindungi. Masdar mimi maksudnya perlindungan. Isim makan zaman maksudnya apa? Maksudnya tempat perlindungan. Jadi yang sesuai di mana? Tengok terjemahan Quran. Terjemahan yang sesuai adalah isim makan, isim zaman. Aku tidak mendapati selain daripada Allah min dunihi multahadan, tempat perlindungan. Jadi maf'ulun bih kepada ajida. Mana kalau nak mudah faham? Kita bagi tahu dulu kalau nak mudah faham macam mana, ambil fi'il fa'il, ambil maf'ulun bih dulu. Lan ajida, aku tidak mendapati multahadan, tempat perlindungan. Aku tidak dan mendapati tempat perlindungan. Ambil fi'il fa'il maf'ul. Ini fi'il mudhari'. Sebab apa dia fathah? Fi'il mudhari'. Sebab dia ada lan. Ambil nasab. Bila lan lepas dia fi'il mudhari', wajib fathah. Okey? Lan ajida. Aku tidak mendapati. Fi'il fa'il. Fa'il dia ana, aku. Aku tidak mendapati. Mendapati apa tu? Multahadan, tempat perlindungan. Nampak? Lan ajida multahadan. Aku tidak mendapati tempat perlindungan. Baru ambil terjemahan min duni, selain daripada Allah. Jelas Jadi kalau nak terjemah,
Macam mana? Nak terjemah isim maf'ul pun boleh. Masdar mimi boleh, isim makan zaman boleh. Nak terjemah, bukan nak terjemah boleh. Tengok sirah dia sama. Sirah ni kalimah dia sama. Iltahada, yaltahidu, isim maf'ul dia mesti multahadan. Masdar mimi multahadan. Isim makan, isim zaman multahadan. Cuma kita nak terjemah apa? Tengok struktur ayat, uslub ayat. Yang mana yang sesuai? Okey. Jelas. Dalam Quran lagi dia kata apa? Contoh lain, contoh terakhir lah. Banyak kita bagi sebelum refer balik. Contoh yang terakhir, waqur rabb, surah Al-Mu'minun Surah Al-Mu'minun, satu lay semuka. Helaian yang ke satu lay satu muka. Okey. Juzuk 18 Juzuk 18 satu lay satu muka. Waqur rabbi anzilni. Okey. Anzilni. Munzalan, mubarakan. Betul itu dia. Okey, sekarang ni kita lihat dalam, tengok waqur rabbi anzilni. Tengok terjemahan Quran ni apa maksud dia? Tempatkanlah aku, kalau tak salah. Anzilni tu maksud tempatkanlah, Tempatkanlah aku di tempat yang diberkati. Tengok juzuk yang ke-18. Satu lagi muka surat berapa ya? Muka surat 344. 344 ayat yang ke-29. Dan berdoalah, ya Tuhan, wahai Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati. Tempatkanlah aku di tempat yang diberkati. Sekarang ni kita nak bincang kat sini. Daripada perkataan apa ni? Daripada perkataan ni lah. Ini fi'il amar. Anzil, tempatkanlah. Berilah tempat. Anzil, berikanlah tempat. Nampak? Daripada perkataan apa? Fi'il madhi dia adalah anzala, yunzilu. Okey? Anzala, yunzilu. Macam mana kita nak bagi tahu, nak buat isim makan, isim zaman dia? Step pertama, buangkan huruf depan. Bubuh mim. Mim. Kemudian salin balik. Copy paste balik. Nun zim zailam. Nun zailam. Okey. Mim ni baris apa? Baris depan ke baris atas? Dia mesti baris depan. Baris atas untuk sulasi sahaja. Kena ingat. Ingat betul-betul. Kalau isim zaman, isim makan, kalau dia baris, mim ni baris atas untuk sulasi, 3 huruf saja. Kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, baris depan, mim tu. Jadi, ni baris depan ni, munzalan. Munzalun. Munzalun. Maknanya, munzalan ni, kalau ikut satu kalimah ni, boleh terjemah 3. Tapi tak boleh lah satu ayat terjemah 3 terus. Tengoklah kesesuaian ayat. Kalau terjemah isim maf'ul, maknanya adalah orang yang ditempatkan. Isim maf'ul makna apa? Orang yang ditempatkan. Kalau masdar mimi, maksudnya adalah penempatan, tempat tinggal. Penempatan. Bukan tempat tinggal. Masdar mimi makna apa? Penempatan. Kalau isim makan, isim zaman maknanya tempat. Tempat tinggal. Tempatkanlah aku di satu tempat tinggal yang diberkati. Nampak? Mana yang sesuai? Tengok terjemah Quran. Kita baca tadi dia kata apa? Dia kata ini adalah zarah isim makan, isim makan. Tempat tinggal. Tempatkanlah aku di satu tempat tinggal yang diberkati. Mubarakan isim maf'ul, diberkati. Okey. Nampak? Tiga-tiga ni dalam satu perkataan
sirah yang sama, kalimah yang sama, boleh pergi ke sini, boleh pergi ke sini, boleh pergi ke sini. Tapi kena ingat, dia tak boleh berlaku kepada sulasi mujarrad 3 huruf, tetapi dia berlaku kepada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Sebab apa 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf? Tengok ni. Ini berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 huruf. Tengok fi'il madhi dia. Jadi 4 huruf. 4 huruf ke dia, 5 huruf ke dia, 6 huruf. Inilah cara dia. 3 huruf yang kita bincang sebelum ni lain. Yang awal-awal kita sebut tadi ya. Boleh jelas? Okey. Sekarang kita dalam pelajaran Nahwu Fatih bukan Nahwu Saraf Al-Fatih di muka surat yang keempat ni. Tak habis lagi muka surat yang keempat. Okey. Sekarang kita tengok dalam nombor 10 muka surat yang keempat, dia kata isim alat ialah isim yang menunjukkan alat. Dia ada 3 wazan dengan isim alat ni pun macam kita beritahu dia alat lah. Tapi kadang-kadang ada digunakan, kadang-kadang tak semua fi'il guna. Kadang-kadang ada digunakan tapi tak semua fi'il yang menggunakannya. Kita okey, perbincangan yang seterusnya. Cerita apa tadi? Isim alat. Isim alat. Okey. Dia ada 3 wazan je. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. 3 wazan je. Mif'alun. Satu lagi. Mif'alun. Satu lagi. Mif'alatun. 3 ni ya. Mif'alun. Ataupun mif'alun. Ataupun mif'alatun. Macam 3 yang kita bagi tahu isim tasghir lah. Sama ada fu'ailun, fu'ailun ataupun fu'ailun. 3 isim tasghir yang kita bincangkan. Refer balik dalam page kami Pusat Tahfiz At-Taqwa di mana ni? Facebook ataupun di YouTube Pusat Ilmu Bahasa Arab Pusat Ilmu At-Taqwa, bukan Bahasa Arab. Silap. Okey. Sekarang ni kita tengok kalau mif'alun. Kita tengok mif'alun. Nombor 2 kita tengok Ada tak? Contoh daripada perkataan apa perkataan dia fi'il madhi dia? Fi'il madhi fataha. Yaftahu. Okey. Yaftahu. Nampak tak? Fataha yaftahu ni 3 huruf 1, 2, 3. Fataha. Nampak ada fa, ada ta, ada ha. Bila nak buat isim alat, dia akan jadi macam mana? Ada fataha tu tetap ada, cuma tambah mim baris bawah. Mif tahun. Fataha makna buka. Yaftahu adalah sedang fataha telah buka, sedang buka. Miftah adalah alat pembuka. Alat pembuka kita kata kunci lah. Miftahun. Miftah adalah kunci. Okey, ada kamus satu namanya kamus miftah. Okey, miftahun. Nampak atas wazan mif'alun, miftahun. Nampak? Satu lagi harus diingat, isim alat ini hanya untuk sulasi saja. Sulasi mujarrad ataupun kita kata fi'il yang 3 huruf. Yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf memang tak ada lah isim alat Tak ada isim alat. Untuk 3 huruf. Tapi tak semua fi'il tau. Bukan semuanya ada. Mif'alatun contohnya apa? Contoh dia apa? Kanasa. Kanasa ni sapu. Yaknisu. Yaknisu. Telah sapu, sedang sapu. Alat penyapu ataupun kita panggil penyapu lah. Alat sapu, penyapu. Jadi miknasatun. Nasatun.
Miknasatun. Nampak? Miknasatun. Penyapu. Atau wazan mif'alatun. Satu lagi apa? Mistaratun. 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 Miknasatun. Mif'alatun. Mistaratun. Nampak tak huruf pertama dia baris bawah. Di sini baris bawah. Kedua mati. Mati. Ketiga, keempat baris atas. Baris atas. Betul ada ta marbutah. Okey, nampak? Itulah dipanggil wazan mauzun. Mistaratun makna apa? Mistarah ni makna alat ukur. Makna pembaris lah. Alat juga. Alat untuk ukur pembaris. Mistaratun. Kalau ni mif'alun, contoh dia apa ya? Tengoklah, cari sendiri ya. Kalau tak salah midrabun Midrabun. Alat pukul. Midrab. Alat pukulan. Pemukul. Tapi tak tahu isti'amal digunakan ataupun tidak. Okey Oh, sebab apa bukan nazala? Dia ada dua perbezaan tau. Dia, okey, ni kita selesaikan dulu. Ni habis setakat ni. Habis. Ini isim alat. 3 wazan ni ingat. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Okey, habis. 3 tu je. Kemudian seterusnya, kita nak cerita apa, dia tanya apa? Mengenai dengan waqur rabbi anzilni munzalan mubarakan. Okey. Sekarang ni waqur rabbi anzilni munzalan. Sebab apa munzalan? Okey. Daripada perkataan anzala. Bukan daripada perkataan nazala. Dia dalam bahasa Arab nazala ni makna turun. Kadang-kadang boleh juga makna singgah. Anzala ni makna memberi tempat tinggal. Singgah pun boleh. Tengok, bergantung pada ayat. Jadi sebenarnya kamus yang mana ada perubahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf ni boleh beli kamus pen apa nama ni tak tebal. Tapi bahasa Arab ke bahasa Arab lah dinamakan sebagai apa? Mu'jam at-tullab. Mu'jam at-tullab. Kamus ni. Cari. Dia akan buat perbezaan. Anzala terjemah apa? Tapi dalam bahasa Arab lah dia buat. Nazala terjemah apa? Nazala lebih kepada makna turun lah. Kalau anzala makna memberi tempat tinggal. Kita tengok terjemah Quran lah. Anzala tempat tinggal, memberi tempat tinggal. Memberi tempat. Jadi makna bila memberi tempat, nazala tak sesuai. Sebab nazala, dia macam sebab apa tak sesuai? Sebab nazala dia adalah fi'il lazim. Anzala fi'il muta'addi. Muta'addi apa makna lazim? Lazim tak ada maf'ulun bih. Tak ada. Maf'ulun bih. Muta'addi ada maf'ulun bih. Nampak tak? Macam mana kita kata ada maf'ulun bih? Tadi kita baca waqur rabbi anzilni. Anzilni, ni itu maf'ulun bih lah. Anzilni. Kemudian munzalan. Munzalan tu maf'ul yang kedua. Maf'ul dipanggil maf'ul sani. Nampak? Ini dipanggil maf'ul awal. Jelas? Anzilni itu maf'ul yang pertama. Munzalan adalah maf'ul yang kedua. Okey. Tak ada. Jelas Itulah dia perbincangan kita. Okey. Seterusnya kita lihat.
Ni term-term yang kita perlu ingat lah. Pada muka surat yang kelima, term-term yang kita perlu ingat. Tapi sebenarnya bila tuan-tuan, perempuan dah pandai, tak perlu, memang kita tak ingat lah, kita abaikan lah. Macam hukum tajwid lah. Mula-mula kita ingat baca semua. Tapi bila dah pandai lah, dah belajar taranum semua, qiraat semua, kadang-kadang tajwid pun tak apa nak ingat izhar mutlak lah, apalah, semua ya. Jadi untuk term-term yang kita perlu tahu, pada muka surat ke-5 dan ke-6, antara term-term yang kita perlu tahu, apa dia? Kita belajar daripada awal balik lah ni ya. Term-term yang kita perlu tahu. Satu dinamakan sebagai PL misal. Okey. Satu dipanggil sebagai ajwaf. Pada muka surat ke-5, saya buat ringkasan je. Tuan-tuan baca balik, renung balik, faham nanti. Misal, ajwaf dan juga naqis. Ni term nama dia. Bagi orang yang baru belajar pentinglah untuk tahu, tapi kalau dah pandai tak perlu tahu, memang tak ingat dah. Misal ni maknanya huruf pertama dia adalah PL. Huruf pertama dia huruf ilat, alif, waw ataupun ya. Contoh, wa'ada. Nampak? Ni huruf waw. Waw tu huruf ilat lah, alif ataupun waw ataupun ya. Nampak? Ini. Itulah dipanggil sebagai misal. Huruf pertama dia adalah huruf ilat. Kalau ajwaf, huruf yang kedua dia adalah huruf ilat. Contoh, qala. Mana huruf ilat ya? Ini huruf kedua. 1, 2, 3. Huruf kedua. Alif ni. Alif ataupun waw ataupun ya. Okey, naqis. Naqis ni huruf ketiga. Huruf alif, waw ataupun ya. Contoh, Roma. Ni ada ya berbentuk alif, Roma. Huruf ilat lah tu. Nampak? Huruf ilat. Huruf ilat yang ketiga dipanggil sebagai naqis. Itu mudah. Kesimpulannya begitu je. Ingatlah. Ya, huruf ilat yang pertama dipanggil misal, huruf ilat yang pada huruf yang kedua pada fi'il madhi ni semua fi'il madhi fi'il madhi. Mana yang past tense lah. Huruf kedua huruf ilat dipanggil ajwaf, huruf ketiga ilat dipanggil sebagai naqis. Okey? Ini term lah yang kita perlu ingat Okey. Jadi dia macam ni lah. Bila huruf ni waw, huruf pertama waw jadi panggil misal waw. Kalau huruf tu huruf di awal ni huruf ya, jadi misal ya. Macam tu lah ya. Itu semua ada dalam buku. Boleh tengok balik, renungkan balik Itu kesimpulan dia. Okey? Tapi ada satu lagi term dipanggil sebagai bina lafif. Lafif pula terbahagi kepada dua. Dipanggil apa? Bina apa? Lafif. Lafif terbahagi kepada dua. Satu dipanggil sebagai mafruq. Okey. Satu lagi dipanggil sebagai maqrun. Term-term ni saya pun tak apa ingat. Sebab benda ni awal-awal yang belajar. Kita bila dah tinggi memang kita tak apa ingat lah benda-benda ni. Tapi penting untuk orang baru belajar ni. Mafruq dan juga maqrun. Mafruq ni apa? Dibezakan. Maqrun disertakan. Sebab apa? Ada kesesuaian nama dia. Kita tengok contoh. Okey. Contoh di sini adalah waqa. Waqa. Contoh di sini adalah qawa. Qawa makna apa? Qawa. Qawa kuat. Waqa memelihara. Nampak tak? Sebab apa namakan mafruq? Sebab dia beza. Apa yang beza? Huruf pertama huruf ilat, huruf ketiga huruf ilat dipisahkan. Nampak mafruq ni dipisahkan dengan huruf qaf. Pertama, ketiga huruf ilat dipisahkan huruf ketiga. Maqrun disertai. Dua-dua huruf ilat serentak. Waw, ya serentak. Tak dipisahkan dengan huruf apa-apa. Nampak Itulah dipanggil lafif mafruq maqrun. Ini dia pisah dengan huruf qaf. Itu dinamakan mafruq. Terpisah. Maqrun disertai. Disertakan sama. Waw dengan ya sekali. Nampak? Okey. Satu lagi. Ni term juga.
dinama sebagai mahmuz. Nanti lepas ni kita tak sebut dah lah. Oh, kita tak sebut dah. Ini huruf kedua, huruf yang tak sebut huruf ajwaf. Ni huruf misal. Ni huruf naqis. Terus sebut. Mana kena faham sendirilah. Benda ni perlu kita kena ingat. Kalau tak, kelang kabut lah. Kita tak faham. Okey? Mahmuz. Mahmuz ni, yang kita boleh tahu bila sebut satu istilah mahmuz, dia tak terpisah dengan satu huruf dipanggil sebagai huruf hamzah. Ini dipanggil hamzah. Tak panggil alif. Kalau alif tak ada hamzah. Kalau alif tak ada hamzah, ini alif. Tak boleh terima baris. Kalau hamzah ada hamzah. Ada alif di bawah. Okey. Bila sebut tentang mahmuz, dia ada mahmuz yang di awal, di tengah, di akhir. Contoh. Apa dia? Akala. Lagi sa'ala. Semua fi'il madhi Satu lagi qara'a. Semua fi'il madhi. Nampak? Semua fi'il madhi ni kalau kita lihat, perhatikan betul-betul, huruf hamzah di mana? Satu di pertama dipanggil mahmuz fa. Fa fi'il. Ni fa fi'il, fa ain lam. Ni huruf pada yang kedua, hamzah. Ini huruf yang ketiga. Nampak? Huruf pertama, kedua, ketiga. Ini dipanggil mahmuz fa, fa fi'il. Ni dipanggil mahmuz ain fi'il. Ini mahmuz lam fi'il. Sebab apa? Fa ain lam. Jelah asalnya ni fa'ala asalnya. Fa'ala. Nampak? Ini kita panggil mahmuz fa sebab pertama. Ini dipanggil mahmuz ain sebab huruf kedua di sini. Ini dipanggil mahmuz lam sebab huruf yang ketiga huruf ain lat. Nampak? Jelas? Itu dipanggil mahmuz. Dalam bahasa Arab ni sebenarnya dia ada satu dipanggil sebagai hamzah wasal. Hamzah wasal adalah begini. Hamzah wasal. Ini alif tapi istilah dipanggil hamzah wasal. Dalam Quran dia ada sad kecil, kita panggil sad kecil. Ini dipanggil apa? Hamzah wasal. Hamzatul wasli. Hamzah wasal tak boleh terima baris. Tak boleh baris. Tak boleh kata berbaris atas, baris bawah, baris depan, tak boleh. Hamzah wasal atau dipanggil alif, hamzah wasal ataupun sad kecil, istilah orang Melayu. Okey. Dia tak boleh terima baris. Term-term ni kena ingat Satu lagi dipanggil apa? Alif ada hamzah. Ini dipanggil sebagai hamzatul qat'i. Hamzatul al-qat'i. Jelas? Ini memang kena baris pun boleh, mati pun boleh. Dia layak untuk terima baris. Ini tak layak terima baris. Ini layak terima baris. Okey. Itu yang pada muka surat yang ke-6 Kemudian apa lagi? Kebanyakan isim dan fi'il 3 huruf. Maka apabila lebih dari 3, kemungkinan besar kalimah tersebut ada huruf tambahan. Okey. Kita tengok buku surat yang ke-6. Dia kata apa? Huruf tambahan adalah sa'altumuniha. Ini semua huruf tambahan lah. Kalau nak hurai dia panjang lah pula Nak huraikan sa'altumuniha tu. Tak apa, nanti kita akan dapat contoh, kita terus sebut lah. Kita tunggu contoh nanti dalam PL kita buat ayat ke dalam PL nanti kita huraikan. Terus kita akan bagi tahu sa'altumuniha. Tapi kena ingat sa'altumuniha. Itu adalah huruf tambahan. Okey. Kemudian pembahagian PL.
Dia ada fi'il dipanggil sulasi, dipanggil rubai, khumasi, sudasi. Pembahagian fi'il ni kita kena tahu ni. Dalam fi'il ni, kalau kita sebut dalam sorof lah ya, dipanggil fi'il sulasi. Saya selalu sebut fi'il sulasi makna 3 huruf. Kalau fi'il rubai 4 huruf. Kalau disebut khumasi 5 huruf. Kha, khumasi. Kalau disebut sebagai sudasi mana 6 huruf. Subai 7 huruf. 7 huruf tak ada. Fi'il paling sikit 3 huruf. Makna verb 3 huruf. Dalam bahasa Inggeris 2 pun jadi do. Do. Do tu makna buat bahasa Inggeris 2 huruf je. Bahasa Arab tidak, 3 huruf paling kurang. Alal aqal paling kurang 3 huruf, paling banyak 6 huruf. Kalau lebih 6 huruf bukan fi'il lagi lah. Dia paling banyak 6 je. Ini dia punya limit limitation dia. Okey. Habis kita muka surat yang ke-6, muka surat yang ke-7 dah bagi contoh-contoh lah ya. Contoh dengan latihan. Okey, ini kena, kalau kita duduk sini boleh lah kita buat. Tapi sebab online tak boleh nak buat lah. InsyaAllah pada masa yang akan datang kita akan terus speed ke mana tu? Kepada muka surat 20-21 untuk menceritakan tentang fi'il, macam mana perubahan i'lal lah. I'lal ni perubahan dari satu huruf ke satu huruf. Kita akan terus refer ke muka surat mana ya. Sebab sekarang ni kita lihat sebelum muka surat 18, 17 semua ni, semua tu kita akan bertemu. Jadi kalau kita cerita benda tu, kemudian kita cerita lagi bab selepas tu, jadi macam berulang-ulang pula. Jadi mana kita terus masuk nanti untuk fi'il sulasi mujarrad 3 huruf. Okey. Ada apa-apa soalan tinggalkan di ruangan komen Kalau tak ada apa-apa, cukuplah setakat itu. Cuma term hari ni kita nak belajar term-term yang kita perlu ingat. Selepas ni kita tak sebutlah macam sulasi rubai tak perlu sebutlah 3 huruf 4 huruf semua, kita sebut sulasi rubai, faham sendiri ya. Ajwah misal semua tu pun kena ingat Okey, mudah-mudahan Allah Taala beri kefahaman kepada kita insya-Allah.